Alright, the first question. Okay. The figure shows a turning moment diagram for a punching machine running at the speed of 600 rpm. The punching machine is operated by an electric motor which supplies a constant torque. Okay. The electric motor runs at the speed of 600 rpm. If the fluctuation of speed is not to exceed 2% of the mean speed, calculate the following: the power of the motor, okay, and the mass moment of inertia of the flywheel. Okay, jadi diberi gambar aja. Okay, yang ni yang kita panggil turning moment diagram. Okay, dalam kes ni paksi Y dia bagi T, okay, dalam meter-meter, dan paksi X ni dia bagi time, okay, dalam second. Jadi kalau you ada paksi X ni dalam time, you kena convert dia kepada theta, okay, dengan menggunakan formula theta sama dengan omega, theta sama dengan omega T, okay, omega T. Okay, jadi untuk selesaikan soalan ni, okay, you kena ikut solution strategy dekat sini. First identify the type. Okay, jadi type dia boleh bagi seorang beritahu saya apakah type untuk flywheel ni, dia type 1 ke ataupun type 2? Type 2. Type 2. Okay, kenapa? Sebab constant input then variation output. Okay, betul Okay. Satu lagi boleh tengok dekat sini, dia kata punching machine. Okay, punching machine. Okay, jadi yang ni adalah adalah type 2. Okay, dan dia operated by electric motor. Jadi dia punya input adalah electric motor, dia constant, dan punching machine tu dia tak constant. Okay, dia variable output. Jadi type 2. Okay, type 2. Okay. Kemudian step yang kedua, identify one cycle. Okay. Boleh siapa bagi tahu saya one cycle dia yang mana? 04. Ha? 0 hingga? 4. 0 hingga 4? 0 hingga 6. 0 hingga 6. Okay. 06 kasih. Satu cycle dia 0 hingga 6. Okay, you kena cari point dia mana yang dia akan sama. Okay, dia akan sama, dia jumpa semula, okay, point yang sama. Okay, jadi dalam kes ni, satu cycle dia adalah 0 hingga 6. Okay, satu cycle dia adalah 0 sehingga 6. Alright, next, check the x-axis in theta. Okay, pastikan dia x-axis tu dalam theta. Jadi kalau bukan theta, you kena convert dia jadikan theta guna equation omega darab T ni. Okay, omega kita sama dengan 2, yang ni n. Okay, jadi omega kita sepatutnya adalah 20 pi. 20 pi ke? Okay, you ada 600, 2 pi n, 600 bagi 60 dia akan jadi 10, darab 2 pi you akan dapat 20 pi. Okay, betul omega tu dia sama dengan 20 pi. Jadi kena darabkan dengan T tu. Okay, jadi yang ni dia akan jadi 20 tambah 20 darab 2 ni akan jadi 40 pi. Apa? Okay, yang ni 20 pi, yang ni akan jadi 80 pi. Yang ni akan jadi 120 pi. Okay, 120 pi. Okay, jadi next. Kita selepas tu buat analysis conservation of energy. Okay, dan okay, and jadi yang ni you extract apa information daripada soalan tu. Omega min kita sama dengan 20 pi radian per second. Alpha dia beritahu 0.2% mesti 0.02. Okay, 0.02. Dia suruh cari P motor dan juga I flywheel. Okay. P motor dia sama dengan Ti omega I. Okay, yang ni guna gunakan T min darab omega min. Okay, omega min kita dah ada, kena cari T min tu pula. Okay, jadi untuk cari T min kita gunakan conservation of energy. Okay, yang ni kena lukis. Okay, sebelah kiri adalah input, sebelah kanan adalah output. Okay, jadi yang ni adalah type yang kedua. Sebelah kiri dia akan jadi constant input. Okay, jadi yang ni adalah untuk top
moment diagram untuk electric motor tu. Okay, yang ni adalah torque moment diagram untuk punching mesin tu. Okay, punching mesin. Jadi bila you lukis, okay, gunakan theta yang sama. Okay, jadi untuk X ni, theta ni dia sama. Okay, theta hingga 120 pi. Okay, dekat sini pun 120 pi. Kemudian untuk yang constant tu, you hanya perlu letak T-min. Okay, T-min dekat situ. Yang tu adalah constant torque dia. Okay, constant torque. Kemudian untuk sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kanan adalah output. Okay. Yang ni adalah yang diberi ni. Okay. Jadi you hanya ambil untuk satu cycle saja. Okay. Sehingga 120 pi itu. Okay. Yang tu adalah satu cycle. Okay. Satu cycle. Jadi untuk cari T-min, okay, kita samakan area bawah graf. Okay, jadi area bawah graf untuk sebelah sini dia sama dengan T-min darab 120 pi, okay, kat sini. Okay, dan untuk sebelah sini you ada dua bahagian, satu yang dekat sini, yang ni 4 segi, okay, saya guna yang ni. Artinya 100 tu, okay, darabkan dengan 120 pi, okay, yang tu 4 segi tu. Kemudian yang ni 3 segi ni kita gunakan 1/2 darab tinggi darab base dia. Okay, jadi kita ada base 80 pi, tinggi dia 100 kat sini dan darabkan dengan 1/2. Okay, yang ni sepatutnya dapat ni dapat berapa Boleh sesiapa tolong kirakan. You ada 1006 bagi 1006 pi dapat 16,000 pi. 16,000 pi bagi 120 pi. Boleh tolong kirakan? T-min dia dapat berapa? 133.3 meter. 133. Saya dapat 400/3. Sama kot. 400/3, 133. Betul lah. Okay. 133.33 Newton meter. Okay. T-min tu akan dapat 133.3 Newton meter. Okay, jadi T-min, okay, jadi boleh tulislah dekat sini T-min tu dia 133. Okay, jadi dia lebih kurang berada dekat atas ni. Okay, 133. Dia 1/3 daripada antara 100 ke 200 tu. Okay. Dekat situ T-min dia. Tapi Doktor kalau nak ambil yang atas tu segi 4 boleh Doktor kan? Boleh? Sebab Okay, dia dah segi 4 yang ni. ada merge tu kan. Doktor. Ya? Saya sedikit keliru sikit lah Doktor. Minta Ya? maaf. Saya tak pernah faham lah kenapa dia jadi 40, 80, 120 ni. Cycle dia ke? Dia punya theta. Oh, angle. Angle dia. Okey Doktor, terima kasih. Dia mesti dalam omega Doktor kan? Bukan omega, radian. Sorry, dia mesti dalam radian kan? Dia mesti dalam radian. Kira kompas, okey, faham. Okay. Dia mesti dalam radian. Dia sebab tu dia mesti tukar dia kepada guna ni formula ni theta sama dengan omega t. Okay, omega tu yang ni, okay, omega min gitu. Okay, darabkan dengan t yang diberi. Okay, t ni dalam soalan tu. Okay. Jadi T-min dia dapat 133.33 Newton meter. Jadi daripada tu sebenarnya dah boleh kira P motor. Okay. Power yang diperlukan oleh motor. Okay. Dalam kes ni T-min 133, omega min 20 pi. Okay. Jadi kalau you kirakan sepatutnya dapat sama dengan 8377.6 watt. Okay, boleh pastikan? Boleh tolong pastikan nilai tu 8377.6 watt. Ini 8377.6 watt. Okay, jadi yang tu motor, P motor yang diperlukan. Diperlukan untuk punching machine. Okay, punching machine. Alright, okay. Jadi tu dah siap step yang keempat, step yang kelima. Okay, jadi kita dah selesaikan unknown dia. Step yang kelima adalah superimpose kedua-dua graf tu
dan kena determine all areas dan buat energy analysis. Okay, jadi untuk step yang kelima, ya, Tadi apa tadi ada? P-motor? 83, 775. 8375. 75. Okey, tak masih. Okey. 83, saya dapat sini 8377. Okey, pun 6. Poin 5. Okey. Masih. Kurang lah. Okey, dia tak jauh Alright, lepas tu adalah step yang kelima, okay, superimpose the two graphs, okay. Dan dalam kes ni dia akan jadi ada 3 bahagian, okay, kat sini. Okay, yang ni step 5 ni kena lukis semula graf tu dan kena letakkan timin tu atas graf tu. Okay, yang ni kena buat semula okay, yang ni satu gambar aja. Dan satu lagi kena buat semula yang dekat sini. Okay, di mana you letakkan atas dia tu adalah timin. Okay, timin. Dan lorekkan, okay, jangan lupa lorekkan bahagian di antara dua graf tu. Okay, sebab tu dekat sini, sepatutnya sini ada lorekkan dekat sini satu, lepas tu yang ni satu dan yang ni satu. Okay, jadi untuk type 2 ni, okay, untuk type 2 ni sebelah area yang sebelah atas adalah negatif, okay. Area yang sebelah bawah adalah positif. Okay, yang ni type 2 kalau you tengok dekat type 1 tadi, yang sebelah atas positif, yang sebelah bawah negatif. Tapi untuk type 2 dia terbalik. Positif tu dia sebelah bawah, okay, negatif tu dia sebelah atas. Okay, jadi bila dah lorek ke you letakkan untuk setiap area tu, okay, plus A, okay, yang ni dia dekat bawah, plus A, negatif B, okay, sebelah atas, okay, kemudian yang ni dia ada apa panggil, intersection tu, selepas intersection tu adalah area C. Okay, nampak dan you labelkan A, B, untuk setiap intersection tu kena letak A, B, C, D. Okay, kena letak A, B, C, D tu. A, B, C, D. Okay, jadi T-min dia adalah pada 133.33 dekat sini, T-min. Dan theta dia daripada 0 ke 120 pi. Okay. Jadi daripada gambar rajah ni, okay, determine all areas, okay, dalam kes ni yang sebelah bawah, okay, dengan sebelah bawah, yang sebelah atas, okay. Jadi plus A dengan C tu sama, okay, tu sebelah bawah, yang B tu dia satu dekat atas. Okay, jadi bila kira, okay, yang ni adalah untuk area A, yang ni adalah untuk area C, okay, dan yang ni adalah untuk area B. Okay. 9 boleh apa? Ya? 9. Apa? Macam 9 ni, 9. 2000 bagi 9, 1600 bagi 9 tu. Yang mana? Yang energy analysis. Sekejap, Kan saya you tak plus 2000 pi per 9. Oh, itu dia punya calculation yang ni dia punya jawapan ni. Okay, yang ni. You ada dekat sini kalau kira dia akan sama dengan 2000 pi per 9. Okay. Yang tu nilai dia sepatutnya sama dengan A698. Okay, kalau kira, okay, 698 nilai dia. Kemudian untuk yang B tu, okay, yang ni sekejap saya kurangkan. Untuk A, okay, untuk area A tu, dia adalah segitiga, okay, segitiga. Area A ni segitiga kecil ni ke? Yang segitiga kecil kat sini. Dengan yang sini ni. Yang dua segitiga kecil ni. Area A, yang dua segitiga kecil ni ke? Yang bawah ni? Yang sebelah bawah tak, dia bukan dua segitiga tu, dia bahagian sini je. Yang A ke B tu je. Okey. Yang belah sini ni lain lah. Yang ni dia C ke D. Oh, C ke D. Okay. Dia tak perlu lorek kan tu. Yang ni sepatutnya kena lorek. Ni sepatutnya kena lorek kat sini, lorek kat sini. Okay. Yang ni saya tak jumpa benda yang kecil ni boleh lorek. Dia tak hilang kot masa tu. Okay, yang ni sepatutnya kena lorek yang ni A kat sini. Yang ni B, yang ni C ni sepatutnya dia sampai ke sini. Okay, dia punya lorekan tu.
Alright, jadi untuk A tu, plus A tu dia adalah segitiga, jadi sebab tu 1/2 darab base-nya adalah 40 pi per 3. Okay, you ada daripada sini ke sini 40 pi, tapi dia base dia 1/3, okay, jadi sebab tu you ada 40 pi per 3 tu untuk base dia, dan tinggi dia pun 1/3 daripada 100 ke 200 tu. Okay. Okay, jadi Doktor, dia tinggi dia Doktor, adalah 33.3, ya? Doktor, sorry. Doktor, macam mana kita boleh dapat 40 pi bahagi dengan 3? Yang tu you kena buat ratio dia. Oh, buat ratio sendiri. You kena buat ratio lah, lebih kurang ni. Okay, you nampak dekat sini ke sini. Okay, sini ke sini dia adalah 100 Okay. Yang ni 100, lepas tu yang ni dia adalah 1/3. Okay, 1/3 daripada 100 tu. Okay, jadi bahagi 3 lah. Okay, bagikan 3, 40 pi. Okay, jadi tapak dia tu sebenarnya adalah 1/3 daripada ujung ni, O ni, kosong ni ke 40 pi. Okay, tapak dia. Oh, okey. Terima kasih, Doktor. Okay. Doktor, bukan yang T-min tu kita ambil value daripada calculation tadi Yang mana? T-min tu, T-min yang baru tu. Yelah, dia sama dengan 133.33. Oh, Yang ni 100/3 tu dia sama dengan dalam pecahan tu lah. Okay. Okey, faham. Okay. Ini sebab saya nak nombor bulat tu tak ada point-point. Okay. Okay, yang ni untuk A. Okay, yang ni untuk A. Kemudian untuk C. Okay, untuk C dia bahagian ni daripada titik C ke titik D tu. Okay, yang tu adalah C. Jadi dia adalah trapezium. Okay. Jadi untuk trapezium dia sama dengan tinggi dia. Okay, tinggi dia yang ni 133 tolak 100 tu, jadi tinggi dia adalah 33.3. Okay. Dan untuk base dia dia ada yang ni 80 ke 110 tu adalah 40 pi, okay, 40 pi, dan ke sini pun 40 pi, sebab tu darab 2 saya terus jadikan 80 pi dekat situ. Okay. Dan satu jarak lagi adalah yang 40 pi per 3. Okay, jadi tambahkan semua base dia, okay. Base tapak dia bahagikan 2, okay, darabkan dengan tinggi, okay, sebab dia trapezium. Dia akan dapat area untuk C. Okay, area untuk C. Okay, area untuk C. Dan last sekali adalah untuk B. Okay, jadi B ni senang saja, dia adalah segitiga. Okay, segitiga, jadi 1/2 darab tapak. Tapak dia. Tapak dia adalah daripada sini ke sini. Yang ni dia akan jadi 1/3, bukan, dia akan jadi 2/3 daripada 80 pi tu. Okay, 2/3 daripada 80 pi, jadi sebab tu saya ni 160 pi per 3. Okay, 2/3 daripada 80 pi. Okay. Okay, jadi yang ni untuk base dia. Untuk tapak dia adalah daripada tinggi ni ke sini, jadi dia adalah 66.7. Okay, 66.66 gitulah. Okay, ni 200 tolak 3 ini aku 133. Okay, 200 tolak 133.33. Okay, yang tu adalah tinggi dia. Okay, jadi kirakan, okay, you akan dapat nilai ni, okay, nilai yang ni, dan pastikan, okay, bahagian kiri dan kanan, kiri sama dengan kanan. Okay, pastikan bahagian kiri ni sama dengan kanan. Okay, dekat sini nampak 2000 tambah 14,000, dia akan jadi 16,000 pi, okay, per 9, dan dekat sini dia adalah 16,000 pi per 9. Okay, sama Okay, sebelah sini dan sebelah sini dia sama. Okay, boleh? Kemudian buat energy analysis. Okay, apa yang kita kata energy analysis adalah kita buat step ni di mana letak energy dekat A tu sama dengan U. Okay, jadi letak saja A tu sama dengan U di ujung sekali. Kemudian pada titik B tu dia akan tambah, okay, dia akan tambah energy dia tu.
Okay, jadi B tu sama dengan U tambah A, jadi nilai dia U tambah A dekat sini, 2000 pi per 9. Okay. Okay, kemudian pada titik C, okay, pada titik C dia dah gunakan tenaga sebanyak B tu. Okay, jadi sebab tu dia U, okay, dia akan pada C dia akan jadi U tambah tenaga A tolak tenaga B. Okay, dekat situ. Okay, jadi letakkan nilai dia U tambah A tolak B. Okay, jadi yang ni sepatutnya dapat sama dengan 14,000 pi. Okay, yang ni akan dapat U tambah 14,000 pi. Sorry. U tolak 14,000 pi per 9. Okay, dekat sini. Pada titik C. Okay. Kemudian untuk titik D, U tambah A tolak B tambah C. Okay, yang ni dia akan kembali semula kepada U tadi. Okay, dia dalam sebutan U okay. Yang ni dia akan sama dengan U. Jadi daripada keempat-empat nilai ni, okay, keempat-empat nilai akhir dia, you kena bandingkan dia, bandingkan dan cari mana satu maksimum, mana satu minimum. Okay. Yang maksimum adalah yang paling nilai yang paling positif, okay? Dan yang minimum adalah nilai yang paling negatif. Okay? Dalam kes ni maximum value U adalah pada titik B, okay? Jadi pada titik B itulah dia ada maximum energy. Okay? Dan paling minimum adalah semasa titik C. Okay? Jadi pada titik C itu adalah minimum energy. Okay? Boleh ikut? Okay, jadi daripada nilai dua ni, okay, dua nilai ni Emax dan Emin, okay, you boleh cari I flywheel tu, okay, gunakan equation apa nama dia? Equation I tu beta E per alpha omega min kuasa 2. Okay, equation ni yang akan dapat I flywheel tu untuk sistem. Okay, dekat sini dia suruh cari I untuk flywheel. Okay, jadi beta E tu sebenarnya nilai dia adalah sama dengan Emax tolak Emin. Okay, dalam kes ni Emax U adalah nilai ni 14,000. 14,000 U tolak 14,000 pi per 9. Okay, yang tu adalah Emin. Emax adalah U tambah 2,000 pi per 9. Nilai ni akan dapat sama dengan 16,000 pi per 9. Okay, beta E tu dia sama dengan 16,000 pi per 9. Dalam saya ni dia sama dengan 5585 Newton meter. Okay, yang tu adalah beta E. Okay, 5585 Newton meter. Okay, 5,585 Newton meter. Yang tu adalah beta E. Kemudian bahagikan dengan alpha 0.02 dan omega min kuasa 2. Yang ni jangan lupa ya. Yang saya nampak ada yang terlupa yang omega min kuasa 2 ni. Okay, jadi omega min dia adalah 20 pi. Okay, jadi kirakan kat situ air tu yang akan dapat sama dengan 70. Okay, 70.733 kg meter square. Okay, 70.73 kg meter square. Okay, yang tu adalah mass moment of inertia untuk punching press ni. Okay, punching press ni. Yang ni kalau you gunakan yang ni boleh bayangkan dia ada satu lam mass, okay, satu lam mass sebanyak 70 kilo. Okay, lepas tu diletakkan dia pada diameter, bukan diameter, pada radius 1 meter. Okay, 1 meter. Okay, boleh bayangkan dia punya besar dia, 70 kg. Lepas tu radius daripada rotation tu adalah 1 meter. Okay, yang tu adalah saiz flywheel untuk punching press. Okay, ada apa-apa pertanyaan? Okay, jadi ya. Kalau nilai B tu tak sama dengan A tambah C, kira jawapan yang kita kira tu salah tak tu? Dia kena sama. Dia kena sama juga Dia mesti sama. Okay, kalau tak mesti ada silap mana-mana masa kira dia punya area tu ke. Okay, tersilap dekat situ. Jadi kena kira semula lah.
Okay, yang ni wajib ada, yang ni jalan kerja yang ni wajib ada. Okay, all areas ni. Okay. Doktor boleh bagi lagi sekali doktor. I tadi berapa? Air tadi 70.73. Okey, saya cek dulu. Okay, 70.73 kg meter square. Okay, yang tu air dia. Okay, besar kalau 70 ni. Selalunya kalau yang kecil-kecil tu pun baru 1 atau 2 kg meter square. 70 ni kira besar. Okay. Alright, okay, jadi macam itulah cara untuk selesaikan soalan untuk flywheel. Okay, jadi kita dah tengok soalan yang pertama. Okay, jadi tinggal dua soalan, dua example saja lagi. Question 2 dekat sini dan juga question 3. Question 3. Okay. Okay, ada pertanyaan lain?